Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Hari cuaca nampak gayanya mendung tapi masih panas ya. Saudara Ahmad Fazil, apa khabar saudara? Itu juga saudara Nis, saudara Selamat, saudara Mustafa, saudara Ismail Rahmat, saudara Rosnawati, Wokali, saudara Join. Hari ini saya bersiaran di dua platform saja, saudara. Platform satu lagi itu nampak gaya dia tak bagi sebab saya buat silap itu hari, saya termention penyakit yang saya katakan. Dia tak boleh mention benda-benda penyakit begitu sekarang ni, saudara. Saudara Muhammad Yusuf Sarip, saudara Zainul Riza Nation, saudara Ani Muhammad, saudara Bunga, saudara Army Selva, begitu juga saudara Kamar Zaman, saudara Abdul Manap, apa khabar sahabat, saudara Espura, saudara Botak, saudara Muhammad Harmi, apa khabar Mi? Moga sihat walafiat. Begitu juga saudara Islami, saudara Puan Nur Hashimah Muhammad, saudara Kasa Blank, saudara Restoran Fatin pada katanya, saudara Mazlin, saudara Jaga Tison, SY Shop, Zulzain, saudara Muhammad Harmi, saudara Wan M. Bakri. Biasalah petang-petang begini cerita-ceritanya kita mengimbau ke nama kalangan silam ya Pak Long. Saudara Omar Hamid, ya, saudara Wan M. Bakri tanya apa cerita menarik petang ni. Cerita menarik tak ada saudara, memang halaman pukul 5 petang ni kita melabun saudara. Puan Selamah Yusof, apa khabar? Cuaca di Kuala Pindah panas. Balik kampung bunga dah kering. Alah, hai kesiannya. Saudara Omar Hamid, saudara Awi, tentulah Puan Salamah Yusof kecewa melihat bunga-bunganya tidak lagi kembang mekar di taman tapi kering. Ya saudara Awi, itu hukum alam lah Puan Salamah. Bila dah panas begitu, kering kontang suasana. Raja Al-Amir Naim, apa khabar aku? Moga sehat. Yang penting bagi saya, jangan lupa like, share dan subscribe saudara. Saudara Awi, saudara Mustafa Ahmad, itu juga dengan saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, saudara Muhammad Harmi daripada Shah Alam, katanya hujan tapi panas. Hujan lalu saja, gerimis, macam gerimis mengundang. Saudara Ismail, Fauziah Kamarudin, saudara Puan Muhammad, saudara Muhammad, Puan Rashidah Harun, Kezi, itu juga Wibur, saudara Elias Muhammad, apa khabar saudara? Moga sihat walafiat. Saudara, hari ini saya menerima kiriman gambar daripada sahabat saya, saudara Muhammad Azmi Ali dari Kota Baru, Kelantan. Kenangan ini saudara Adam Jebat, ini mengimbau kenangan saya waktu saya kecil-kecil dulu. Saudara, waktu kecil-kecil dulu antara permainan yang kegemaran kita selalu musim panas lah saudara. Musim hujan tak ada saudara. Manganu daripada Terengganu, saudara. Saudara Raja Kamal Raja Bazian, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura, saudara Adam Jebat, saudara Ashraf, salam pencen politik dah ke? Saya bukan pencen politik saudara Ashraf, siang tak ada politik, malam saya saudara Mustafa, saudara Mustafa, Puan Rashidah dari Kota Singapura. Dia minta saya sambung cerita semalam, insyaAllah. Dan saya cuma menceritakan sedikit bila saya terima kiriman gambar daripada sahabat saya, saudara Muhammad Azmi Ali. Itu gambar pertandingan, masa kecil-kecil dulu saudara, perlawanan Spider. Apakah anda ingat Sun Chin Weng? Saudara, mengapa UMNO tak bertanding di Sarawak election? Malam nanti. Raja Kamal Raja Bazian, dia kata Raja Al-Amir Naim anak saya. Oh, anak dari Raja Kamal Raja Bazian. Apa khabar aku? Saudara Mustafa, beri kesihatan dan keselamatan. Terima kasih, dipermudahkan. Mudah-mudahan disempurnakan segala urusan. Ya saudara, gambar yang saya terima adalah pertarungan dua spider. Spider dulu saudara, kecil-kecil dulu kita cari selalu musim panas. Kalau musim hujan, spider ni susah nak cari. Dia selalunya terselindung di sebalik ini daun. Kena buka daun tu, nampak ada spider tu, ambil letak dalam botol. Jadi bawa lah satu kampung saudara. Saudara Azriantel, saudara Mustafa, memang kecil-kecil dulu main lawan spider, patah taring sebelah.
taring spider. Jadi nak lihat siapa punya yang paling kuat. Kalau dia kalah maka apa ni, kadang-kadang sampai mati spider tu saudara. Begitulah kuatnya perjuangan spider walaupun kecil. Dia tak besar mana saudara, besar ujung jari ya saudara Rubidin, besar jari kelingking saja. Tapi nak cari dia tu mesti selalunya ada dekat pokok daun jambu. Pokok jambu tu ada ya. Saudara Mustafa. Jadi kita pun ambil letak dalam botol. Memang Saudara Johan bakar seronok main spider ni dulu saudara. Limuncing. Jadi spider ni kita lawan satu kampung lah saudara. Kita tanya siapa yang nak lawan spider. Saya ada spider. Limuncing. Jadi kawan-kawan pun cari sibuk. Kemudian kita pun duduklah ramai-ramai berkumpul melihat bagaimana pertarungan 2 ekor spider ni. Siapa yang menang? Artinya kadang-kadang spider tu lari, kadang-kadang macam saya kata tadi, saudara Mustafa dia kata dia patah dia punya muncungnya, itu kalah lah saudara. Begitulah. Ini mengimbau kenangan saya. Juga saudara, kita kadang-kadang dulu selain daripada spider, saudara Mustafa dia kata letak dalam kotak mancis, bagi minum air ludah. Ya, saya bagi minum air embun. Kalau kita bagi minum air embun, kuatlah spider tu. Yang Maya, ini cerita-cerita dulu saudara, yang Maya. Dan ada yang letak dalam kotak mancis, ada letak dalam botol. Botol tu botol yang kita beli apa ini, apa dia panggil, daripada asam lah, asam dari negeri Cina tu. Tapi kalau orang kampung kita panggil teh hidung, kita macam teh hidung tu saudara, kecil-kecil. Itu letak dalam tu, bagi minum air embun, segar. Kemudian round lah satu kampung. Siapa nak lawan? Saya ada spider. Tapi selalunya permainan lawan spider ni selalunya musim panas. Musim hujan tak ada saya ya. Itu cerita spider. Terima kasih Saudara Muhammad Azmi Ali atas kiriman itu, mengimbau kenangan kita waktu kecil-kecil. Waktu saya kecil-kecil dulu memanglah juara lah saudara, juara spider. Tapi ada kawan-kawan yang pendajal kita tu katanya dia pun cari laba-laba. Yang besar tu pajak lawan. Siapa nak lawan saudara? Saudara Mangganu, teh hidung. Ayah saudara, ini asam, dia asam asin. Memang sedap, kecil-kecil tu. Tapi orang kampung panggil teh hidung. 5 sen satu botol. Botol kecil saudara. Terima kasih Lim Bunciang. Dan selain daripada permainan kita lawan apa ini spider, kita juga cari ikan pelaga. Ikan pelaga ni saudara susah nak cari kadang tu. Dia cuma ada di parit, dan parit itu mestilah di dalam kebun getah. Ataupun parit yang ada pokok senayan. Saudara berkubanglah kita. Saudara Henry Kupajim, dia dari Sarawak. Apakah di Sarawak ada banyak ikan pelaga? Ikan pelaga ni kadang-kadang budak-budak lagi kecil tu kita panggil ikan lawan-lawan. Ikan laga, ikan lawan. Tapi dia kita tak letakkan dalam satu bekas. Cuma letak dalam botol. Kawan kita pun, lawan kita ni pun juga letak dalam botol. Jadi dia rapatkan botol tu, maka kita lihat berkembang ekornya, berkembang sayap-sayapnya. Ikan pelaga saudara. Aduh. Tak maaf saudara. Musim-musim panas ni bila ada hujan sedikit dah melua, badan dah tua saudara. Jadi ikan pelaga ni saudara kita cari dalam parit. Bukan sungai, parit. Kalau parit kering tak adalah. Jadi selalunya bila ada hujan, kita pun turunlah ke ladang getah, cari yang ada parit tu, tengok kalau ada ikan laga-laga atau ikan pelaga. Saudara Muhammad Almi, kalau dah jadi hantu Spiderman, ingat tu saudara, sampai habislah pokok-pokok bunga jiran. Itu semua dibelik dah saudara. Itu cari spider. Tapi kawan-kawan saya tu kadang-kadang mereka buat pendajal dekat saya, dia ambilnya bukannya spider tu, dia ambil laba-laba besar. Macam mana nak lawannya tu saudara? Ikan pelaga katanya dalam sawah padi banyak. Saudara Mangganu, saya tak tahu sebab kampung saya tak ada sawah padi. Yang ada adalah parit. Berkubanglah dalam parit saudara. Cari, kadang-kadang cari ikan pelaga, tengok ada ular. Kelang kabut lagi saudara. Saudara Datuk Sayuti Ahmad, saya time kecil dulu main lombong. Di Perak kan lombong banyak. Betul lah. Dan lombong saya tak tahu sama ada ikan pelaga. Sebab selalunya ikan pelaga ni, dia mesti air tu laju. Dia macam ikan kelah jugalah saudara. Dan Mangganu dia kata tengok buihnya, dia kata. Kalau ada buih tu adalah ikannya. Saudara Arifin Muhammad Alim, apa khabar? Puan Selamat Yusof. Cari dalam sawah kalau banyak buih, dapat ikan pelaga. Yang jantan kena cantik ya Puan Selamat. Jadi Puan Selamat pun ikut jugalah.
anak-anak lelaki ni pergi cari ikan pelaga. Wan M. Bakri, tempat saya dipanggil ikan karim. Jadi bila letak je 2 botol saudara, dirapatkan maka berkembang. Ada yang warna hijau, ada yang biru. Kita tengoklah dia pun langgar, boom, sampailah luka mulut-mulut. Retinya saudara, kita kecil-kecil pun kita sikap kita sadis lah saudara. Kalau ikan pelaga tak pelaga, itu retinya dia dah kalah. Apa khabar Puan Nalimatun Said? Jadi ikan pelaga ni macam kata saudara Wan M. Bakri, tempatnya dipanggil ikan karim. Betul saudara. Nak cari, tapi kadang-kadang saudara bila cari itu selak pokok senayan. Apakah anda tahu pokok senayan? Pokok senayan macam lalang, tapi tajam je, luka-luka kalau kita kena. Jadi cari celah-celah pokok senayan tu, kadang-kadang ada, kadang-kadang ular. Bila tengok ular lari lentang pukang. Kadang-kadang ada ikan keli. Ada juga ikan haruan, saudara. Saudara Faizal Acoy. Itulah gambaran waktu kecil-kecil kita main, kita agak kreatif. Usia sekitar dalam 10 tahun, 9 tahun. Tapi saya melihat cucu-cucu saya, kalau ini usia dah 12 tahun, 13 tahun pun tergolek dog. Petang-petang tidur, tak ke mana, maknya tak bagi keluar, takut dan sebagainya. Kita dulu lepas bebas. Yang menakutkan kita, kalau ibu bapa kita gempar, kamu kalau main jauh-jauh nanti ada induk kat kepala. Jadi kita takut, potong kita kena potong kat kepala katanya. Sebenarnya tak ada pun. Itu cara orang tua menakut-nakutkan kita supaya kita tak bebas pergi ke parit ataupun yang ada lombong pergi ke lombong, kalau ke sawah pergi ke sawah. Tapi pastinya lah pakaian berselut lah saudara. Berselut ke tangan, luka-luka lah kena pokok senayan lah saudara. Itu gambaran waktu kecil-kecil. Memanglah perjalanan waktu itu bila tengok gambar kiriman daripada saudara Muhammad Azmi menghantar nostalgia. Waktu kita kecil-kecil, main laga-laga spider, kita main ikan pelaga. Tak adalah, dah tua ni kalau di Kelantan dia pelaga ayam lah saudara. Laga ayam pula lah, itu sabung ayam. Ataupun laga kerbau. Itu mereka mungkin ada pertaruhan. Tapi kecil-kecil tak ada pertaruhan. Seronok tengok. Ikan pelaga Syamil tu, badan dia cantik lah. Menang bawa balik letak kat rumah. Kadang-kadang letaklah atas almari tu 5-6 ekor. Kemudian mesti letakkan kotak. Saudara Datuk Sayuti dulu masih kanak-kanak, lepas asar baru keluar. Tu pun dengan mak mantau dari jauh saja. Datuk Sayuti anak manja lah kalau gitu. Saya bebas. Mak tak pantau. Bebaslah saudara kat kampung saya tu. Tak ada pun orang kata kerat kepala. Tak ada, benda tak ada. Tetapi saja-saja untuk menakutkan. Kita bila dengar saja musim kerat kepala tu, lari lentang pukang Datuk Sayuti. Ya, itu gambaran waktu kita kecil. DJ Lee, waalaikumsalam, selamat petang. Dan bagi saya inilah nostalgia, momen-momen indah yang kadang-kadang membayangi kehidupan. Bila nak tidur tu, teringat waktu kecil. Dan sekarang itu semua tak ada. Semua dah tak ada. Sudah ditelan zaman. Apakah permainan spider ni masih ada lagi? Saya yakin tak ada dah. Ataupun ikan pelaga. Tapi ikan pelaga ada dijual di kedai-kedai ikan. Cuma bagaimana cara mereka bertarung ataupun berlawan, saya tak tahu. Jadi yang kita dulu kalau dapat 5-6 ekor ikan pelaga tu, kita letak dalam botol. Kemudian kita tepi botol kita letak kotak. Untuk tidak menampakkan musuhnya ataupun saingannya. Adalah teratur atas almari tu. Kalau tumpah begitu, mengamuk bagai nak rak saudara. Sebab bukan senang nak dapat ikan pelaga ni. Itu gambarannya. Jadi bila saya melihat gambaran yang dikiriman saudara Muhammad Azmi Ma'ali, saudara, begitu juga bila melihat tentang kenangan silam kita pelaga ni, tengok pula hari ni ada pula saudara perkabaran bahawa Jambatan Sanggop dari Manjung ke Bagan Datuk sudah siap. Dah boleh pun dilalui, saudara. Dah siap, saudara. Dan boleh digunakan. Alhamdulillah. Katanya masuk dari lebuh raya WCE di Manjung, saudara. Dulu kampung saya ada Bengali jual roti naik basikal. Itu saudara bawa Mustafa. Itu Papa Hafiz dia kata dia tutup dengan kain hitam. Kita tak tutup kain hitam. Kita letak dengan kotak pembagi saja. Dulu mengali jual roti pun kadang disangka sebagai India potong kepala ni.
Orang kampung saya panggil Renggeceh kepala. Letak bawah jambatan. Katanya tak ada lah Puan Selamat Yusof. Tak ada benda itu. Itu hanyalah sebutan orang tu untuk menakut-nakutkan anak-anak. Saudara yang sekadar, Puan Nur Aziah Azizan cari ikan laga di kawasan Pohon Rumbia. Ia gelap airnya, lagi cantik kilat ekornya. Wah, Puan Nur Aziah juga suka. Saya bila sebut Puan Nur Aziah ni, masa saya petang ni, saya masih lagi dapat makan halua maskat. So, halua maskat ni makan sikit-sikit. Tak gitu, Puan? Jadi, bila makan tu teringatlah Puan Aziah. Namanya ada, tapi orangnya tak ku kenali. Tapi tak mengapalah, saudara. Ucapkan terima kasih. Bila makan tu teringat, saudara. Jadi, saudara Jeli, dia kata kegembiraan saya memang ikan pelaga atau ikan sempilai. Setengah orang panggil ikan sempilai, ada orang panggil ikan laga, ada orang kata ikan lawan. Jadi, masa tu mudah dapat di celah pokok nipah. Pokok nipah, mana dia ikan pelaga? Pokok nipah selalunya air masin, saudara. Dia air tawar, bukan air masin. Mungkin juga ada pokok nipah. Saya ingat bukan pokok nipah tu, rasa mungkin pokok rumbia ataupun pokok pokok bertam mungkin gagaknya, saudara. Dan saudara DJ Lee, dia kegembiraan saya memanglah ikan pelaga atau ikan sempilai. Jadi kembali balik cerita tentang jambatan Sagop di Bagan Datuk, antara Bagan Datuk dengan Manjung. Jadi waktu itu juga melihat jambatan dah siap, saya pun mengimbau kembali. Inilah arti kemerdekaan. Oh, DJ Lee, nipah kampung. Okey. Betul lah tu. Tempat saya tak ada nipah di air laut, air masin. Dan sebab bila negara kita merdeka, kita mampu untuk mewarnai kehidupan, pembangunan negara kita. Kerana dulu, saudara, kalau saya pergi ke Kuala Lumpur, lalu ikut jalan Kuala Selangor, saudara, selalunya kita menunggu lama juga, saudara, untuk merentasi jambatan merentasi Sungai Bernam. Dulu naik feri, saudara. Naik feri itu kadang-kadang tunggu sejam, setengah jam. Bila feri itu datang balik, barulah boleh kita menyeberang, menaiki feri. Tetapi kalau air deras, feri itu terhenti dulu. Tunggu air slow. Kalau musim banjir, musim hujan, Saudara Azrin Abdullah, terhentilah 3-4 jam. Hari ini jambatan Sagop dah siap. Daripada semua ada sahabat Bernam, dah siap pun jabatannya. Dan jambatan Sagop pun siap menghubungi Bagan Datuk dengan Manjung, makan masa lebih kurang 15 minit saja. Begitulah cepatnya masa berlalu dan hebatnya pembangunan negara kita. Inilah arti kemerdekaan yang sering saya katakan, kita harus menjaga bumi bertuah kita ini, saudara, agar jangan diganggu oleh kuasa asing. Kalau negara kita masih dijajah, mungkin belum pasti ada lagi jabatan dan kita terpaksalah menyeberang menggunakan feri, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saudara, menyambung cerita semalam, saya melihat bagaimana negara kita dengan negara luar. Pada tahun 1996, saudara, saya pergi ke China, ke Beijing. Waktu itu, saudara, di Beijing masih lagi tak banyak kenderaan. Hari ini, kota raya Beijing menjala keretanya. Dulu kebanyakan penduduknya hanya berkayu basikal. Kalau pergi dekat square, Tiananmen Square tu banyak pekerja-pekerja ataupun warga Beijing, mereka menaiki basikal. Tapi sekarang ni dah kuranglah basikal. Artinya kemodenan, kehidupan mereka sudah semakin baik. Secara Mustafa, dulu masa kecil selalu ikut orang tua tangkap udang di Sungai Bernam. Udang galah lah, saudara, ya. Bukan udang laut. Sungai Bernam tu udang galah. Ya Fatihah, Puan Normah, Waalaikumsalam. Cideli, dia kata cadangan membina jabatan dari Sungai Air Tawar, Sabak Bernam ke Hutan Melintang dalam perancangan. Rasa dah siap dah tu caranya. Dari Sungai Air Tawar, dari Sungai Air Tawar, Sabak Bernam ke Hutan Melintang dalam perancangan. Mungkin. Saudara Edi Tahir, dia kata dulu kat Sarawak, kalau tak silap, ada feri juga. Feri Anugerah namanya. Edi Tahir, kalau nak rapat dengan saya memang pelepuk kena. Itu Feri Anugerah tu penyanyi. Dan dia meniaga lukisan. Banyak lukisan-lukisan yang dia jual. Dia sebagai seorang agen yang menjalankan perniagaan dia tu, atau auction ataupun lukisan-lukisan orang ternama, saudara. Tu Edi Tahir, Feri Anugerah.
Kecapuk dah. Begitulah keadaannya, saudara. Dan bagaimana saya katakan di China, rakyat negara China tahun 1986 banyak berbasikal. Tapi hari ini, saudara, kereta menjalar. Saya agak terperanjat bila saya berada di kota Beijing. Saudara, saya melihat kotanya memang cantik, bersih, rakyatnya banyak berbasikal. Berbeza kalau kita pergi ke Shanghai. Bila saudara pergi ke Shanghai, saudara akan terkejut. Sebab saya dalam perjalanan pergi ke Beijing, pada Beijing naik kereta api pergi ke Shanghai, saudara. Dan ada ketikanya naik kereta pesawat. Pesawat lebih kurang macam dari sini ke Pulau Pinang lah juga jauhnya, saudara. Dan di Shanghai itu, saudara, adalah kawasan perindustrian. Bangunan, kalau setakat kita mengatakan kita punya bangunan tinggi 70 tingkat, 60 tingkat, di sana beribu. Punya banyaknya bangunan-bangunan, dan cuma asap lah banyak sebab dia ada kilang kan. Jadi bila saya nak melihat, kalau anda berkesempatan pergi ke kota Shanghai, jangan lupa belilah tiket naik bangunan dia macam kita KL Tower lah, saudara. KL Tower di dekat Jalan Raya Chulan tu, saudara. Itu dapat kita melihat Kuala Lumpur. Tapi kalau naik di Shanghai, dia panggil Capital Radio, bangunan Capital Radio. Itu memang saya mengagumkan. Saya terkejut saya melihat di bawah tu sungai Shanghai tu, kapal-kapal tu dia beratur, saudara, macam traffic jam. Kapal-kapal yang mengangkut produk-produk yang dikeluarkan daripada kilang-kilang di Shanghai itu untuk dieksport ke luar negara. Beratur, saudara. Saya geleng kepala, kata hebatlah. Memang hebatlah ekonomi di Shanghai itu. Dan di Shanghai juga banyak jugalah restoran-restoran Islam kita. Saudara, itu di Shanghai. Tetapi kalau saudara pergi ke Beihai, di Beihai itu sebenarnya banyak orang tak tahu itulah tempat pusat teknologi yang berkembang di negara China. Di Beihai, dan mereka sudah pun memulakan pembuatan kereta. Jadi bila Kelly mengambil alih Proton Saga tu, pada mereka dah biasa dah. Dah ada syarikat kereta dan juga pembuat basikal yang terkemuka di dunia. Saudara, Mustafa, Hutan Melentang tu kampung saya dah tu. Saudara, daripada Hutan Melentang. Saudara, saya kalau ke Hutan Melentang tu, dekat Pekan tu ada kedai roti canai. Sedap tu situ. Syahid Nur, besar betul tempat tu ya. Di mana tu, saudara? Kalau di Shanghai memang besar, saudara. Kota raya saya melihat, tapi dia punya bangunan kotanya tak tersusun. Waktu saya pergilah, sekarang mungkin dah tersusun. Bangunannya tinggi-tinggi, mengagumkan, dan sepanjang sungai tu, saudara. Kalau kita katakan macam Sungai Perak lah, atau kita naik jambatan bangunan tu, kita melihat sungai, beratur kapal-kapal. Bukannya bot, saudara, kapal. Begitulah hebatnya. Saudara, Edi Tahir, Malaysia pun banyak asap dari kilang bergerak. Lebih kurang 5 juta manusia yang merokok. Tu hempuk kepala kau. Edi Tahir, itu bukan kilang bergerak, itu membakar dada kita. Ya, Syahid Nur di Shanghai. Dari Shanghai saya berkesempatan pergi ke pulau Hong Kong. Ni sebenarnya pulau dia dekat dengan Macau. Satu benda yang menakjubkan saya di Hong Kong, apabila nak sampai tu, memang menyeramkan. Bila pesawat kita nak landing dekat Hong Kong tu, saudara, saya lihat dekat tingkap, takut sebab dia punya lapangan terbangnya pendek. Dia punya tempat pesawat tu untuk pendek, dan kalau tersalah boleh lepas ke laut. Saudara, itu di Hong Kong. Hong Kong ada jual kedai nasi roti canai dekat dengan masjid. Ada masjid di Hong Kong, saudara. Dan kehidupan di Hong Kong terlalu moden, dia tak ada macam di Beijing. Kota raya Beijing, kemegahannya banyak orang pergi itu Great Wall of China. Memanglah sesuatu yang menakjubkan. Saya lebih suka berminat melihat The Forbidden City ataupun istana Maharaja Cina dulu, yang kita dengar cerita hikayatnya, hang tuah nak tengok macam mana muka Maharaja Cina tu, paksa makan kangkung tolak ke atas kepala tu. Saudara, dan memanglah tamadun mereka mengatasi kita. Yang paling seronok sekali, saudara, Geli ya, saudara, Bro Jimmy, Geli, bukan Kelly, sebutan, ya, saudara. Dan saya ini sesuatu yang agak menarik di Forbidden City ataupun Kota Raja itu. Forbidden itu dulu rakyat tak boleh masuk dulu, saudara. Pintunya besar, tebal. 10 orang nak buka, 10 orang nak tarik itu, saudara. Yang paling seronok tu dia tengok dekat bambu garden dia. Itu taman bambu. Jadi
China ni memang rapatlah dengan pohon buluh, kerana di antara rimbunan-rimbunan buluh yang ada di Forbidden City saya terdapatlah rumah-rumah ataupun bilik-bilik yang disediakan. Rupanya saudara dulu dia ada 3,500. Maharaja China dulu mempunyai 3,500 nak kata gundik ke isteri pun tak tahulah. Saya bertanya dengan teman saya, rakan perniagaan, saya kata macam mana tu kalau 3,500, kalau satu hari seorang dia tidur, jadi 3,500 malam. Bayangkan, jadi pusingan nak sampai balik ke yang pertama tadi tu, dia dah tua dah gamaknya, ataupun tak ada pun dah. Itu gambarannya, hebat saudara. Itu di kota raya Beijing. Kalau anda pergi ke Beijing, setelah ditanya takkanlah geli, bukan geli, geli. Hong Kong sekarang di bawah kawasan China, saudara Musnutapa. Benar, dulu dia dulu Hong Kong di bawah British, tapi British lah pemulangkan balik pada China. Dan di Hong Kong saudara macam Singapura juga, ada masjid. Saya sempat bersemayang di masjid itu. Ada berhampiran dengan masjid itu, ada kedai jual roti canai, ada jual nasi lemak di Hong Kong. Tapi tidak ada di Beijing. Beijing saudara ada kedai Muslim, iaitu kedai restoran orang Muslim. Cuma hebatnya di sana, kalau seekor lembu tu semua digunakan, sampai kulit-kulit lembu pun dijadikan bahan makanan. Mungkin kerana rakyatnya terlalu ramai ataupun kreatifnya tukang masak di Hong Kong, di Beijing saudara. Begitu juga bila kita pergi ke Bihai. Dan keadaan itu membuatkan saya mengagumi bagaimana tukang masak di negeri China tu, semua mereka gunakan. Kecuali yang tak makan dah bulu lembu je lah. Saudara Eddie Tahir, merapu 3 rasa. Tambah lagi 2 jadi 5 rasa saudara. Dan itu di kesempatan saya berada di kota Beijing. Kemudian saya berkesempatan juga melawat Guangzhou. Guangzhou ini juga adalah pusat pengeluaran, pusat ekonomi negara China. Banyak penghasilannya. Kalau saudara nak pergi ke Guangzhou, saya nasihatkan anda pergilah dalam bulan September. Rasanya daripada 15 September sampailah hujung bulan tu, dia ada Guangzhou Exhibition. Macam kita lah, pameran segala pertaniannya, sama ada penghasilan. Saudara tahu, untuk selai baju t-shirt ni saudara, RM2 je. Tapi tak bolehlah beli satu selai, kena beli satu kontena. Ertinya saudara, kilang-kilang yang terdapat di Guangzhou. Cuma di negeri Guangzhou, Hong Kong lebih kurang sama. Bangunannya kecil-kecil. Kalau kita tengok nipis aja, macam nak patah je rasa. Tapi itulah gambarannya di Hong Kong dan juga di Guangzhou. Guangzhou ni saudara, tak tahulah saya, mungkin orang cakap kenal, tapi banyak restoran Melayu, restoran Islam. Ada masjid di Guangzhou. Sempatlah saya melihat masyarakat Guangzhou dan mereka tertib. Bagaimanapun saudara, kena ingat kalau saudara pergi ke China, negara itu masih lagi pemerintahan Cina Komunis. Saudara Syukri Syafi'i, betul, nampak macam sedap saja makanan Cina Muslim di sana. Memang sedap saudara. Mi kuah, macam-macam mi ada saudara. Mi satu benda yang kadang-kadang kita nampak juga dekat Kuala Lumpur ada, ataupun di Ipoh saya tengok ada dia buat. Mi tu dia tarik, macam mi tarik lah, mi kolon orang kata. Dari tepung tu dia uli tepung, dia tarik, dia boleh jadikan mi saudara. Itu kehebatnya saudara. Prodigy mi di China dipanggil gundik, dia di Peshawar dipanggil gundut. Saya tak tahulah saudara. Tapi itu cerita dulu, sekarang dah tak ada dah, Maharaja pun tak ada. Telah pun the last emperor adalah Emperor Yuli. Yuli ke Fuli, itulah the last emperor yang akhirnya menjadi rakyat biasa. Dan istana besar yang ada di Forbidden City itu memang mengagumkan. Untuk batu jade saja saudara, saya tengok sebesar-besarnya terbentang di halaman ataupun dia punya square tu. Kita jadi kagum saudara. Tapi tak boleh nak kata apa, sebab negara China ni besar. Kalau kita ibaratkan seperti seekor gajah, negara China tu badan gajah. Kita ni ekor sampai ke Tanjung Piai. Selalu saya katakan begitu saudara. Saudara Datuk Lim Chiang dia kata, Mitek pun ada juga pamerkan mesin. Benar saudara, tetapi untuk di Guangzhou tu macam-macam. Dan untuk saudara melihat pameran di Guangzhou tu, saudara terpaksa naik kereta.
luasnya dia punya tempat pameran itu. Ada segmen untuk buat baju, ada segmen untuk buat makeup, ada segmen peralatan, ada segmen untuk sektor pertanian. Saudara Kamarudin, begitulah saya melihat bagaimana kemajuan negara luar. Itu di Guangzhou. Saudara, bersempadan dengan China ni, saudara, yang ujung-ujung sana tu adalah negara Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ni, saudara, dia dulu di bawah pentadbiran Soviet Union, tapi sekarang ni Kyrgyz sudah pun merdeka. Saya sempat berada di Kyrgyzstan sekitar tahun 1996-97, bertandang ke Kyrgyzstan, dan rakyat ni macam rakyat Mongolia. Negeri masih lagi kalau tengok dia punya gunung, tak tahu gunung apa, sentiasa ada salji. Negeri sejuk, saudara. Dan masih lagi belum membangun bagaimana kita. Sebab tu bila saya berada di Kyrgyzstan, kota raya ni panggil Bishkek. Bila kita pergi situ, saya menjadi bertambah insaf betapa indahnya bumi kita. Walaupun mereka cantik, ada gunung, ada air mengalir dan sebagainya, tapi taklah sehebat bumi kita. Walaupun negara kita kecil, Bishkek besar, rakyatnya banyak, ramai, saudara. Tapi dulu di bawah jajahan Soviet Union. Di Bishkek ni, saudara, di Kyrgyzstan ni banyak orang Islam sebenarnya. Dan dia punya masjid pun banyak, dan dia banyak perubatan. Saya rasa mungkin. Ini tekaan saya, tapi belum lagi dapat saya buktikan melalui bacaan sejarah saya. Betul, saudara Abu Mustafa, penduduk Cina berbilion, betul. Mungkin juga kenapa itu antara China dengan Russia ni, mereka selalu berperang. Berperang tu bermusuh kerana di pertengahan itu, setengah tu diambil alih oleh Russia. Macam dulu macam Bishkek ataupun di Kyrgyzstan. Begitu juga dengan Kazakhstan. Saya bila sampai ke negeri macam Bishkek, Kyrgyzstan, Kazakhstan, saya teringat filem Piramli. Saya kata bagaimana Piramli waktu itu. Tentulah dia tak pernah sampai pun. Sebab tidak ada kemudahan. Negara itu negara di bawah Soviet Union, di bawah komunis. Tapi dia boleh ada sebutan dia dalam filem Tiga Abdul. Ingat, saudara? Kyrgyzstan, Kazakhstan, Go Ahead, Go Stan. Saudara. Jadi retinya seniman agung Allahyarham Piramli jauh pemikirannya. Dia tak tahu pembacaan dia macam mana. Boleh menyebut benda-benda dan benda itu realiti memang. Apa yang ada dalam gambaran itu sama yang saya lihat dalam filem-filem Piramli dan juga secara mata, penglihatan mata. Itu di Kyrgyzstan dan Bishkek, saudara. Dari Kyrgyzstan saya juga berkesempatan berada di kota Istanbul. Banyak orang tak tahu sebenarnya Istanbul itu bukan ibu negara Turki. Ibu negara Turki adalah di Ankara. Tetapi Ankara tak cantik, tempatnya macam padang pasir je. Ankara adalah ibu negara di Turki. Memang penduduk dia ramai apa semua, tapi tak seindah di Istanbul. Istanbul dia macam di Eropah, saudara. Dia jangan lupa kalau pergi ke Istanbul, melawatlah dipanggil Blue Mosque. Blue Mosque itu dulu istana raja, kita punya khalifah ke ataupun khalif ataupun Ottoman Empire, pemerintah Islam berpusat daripada Istanbul. Masih ada lagi tinggalan sejarah. Contohnya saya melihat bagaimana Istanbul kerajaan Osmaniyah menyediakan 5 buah kereta kuda emas. Memang kereta kuda itu buat daripada emas untuk menghantar kelambu Kaabah. Dulu kelambu Kaabah memang dihantar daripada Turki. Artinya begitulah tersebarnya Islam dan urusan untuk menyediakan kelambu Kaabah setiap tahun itu 5 buah kereta. Kereta kemas, kereta kuda lah, bukan kereta biasa, kereta kuda emas yang masih dapat di Blue Mosque. Antaranya juga di Blue Mosque. Begitulah hebatnya. Bila kita sebuah empire yang besar, orang datang memberi macam-macam hadiah. Dan antara hadiah yang diperolehi oleh empire ataupun maharaja di Istanbul yang saya lihat dalam Blue Mosque, saudara, adalah seketul intan, blue diamond, saudara, sebesar buah bola lisut. It's a priceless, tidak ada harga, tak ada nilai. Begitulah hebatnya dulu orang hantar, saudara. Dan hari ini Blue Mosque itu sudah pun menjadi macam masjid lah. Tiap-tiap hari orang baca Quran kat situ. Dan kalau saudara lihat filem James Bond, From Russia with Love, itulah gambarannya kota Moskow. Sejuk, saudara, dan cantik. Rakyatnya masih lagi
Moskow ada ini Turki, dia budayanya macam di Madinah. Orangnya lembut juga, bukan kasar. Tidak seperti di Mesir. Bila saya pergi ke Kairah, saya terkejut sebab budaya di Mesir, kadang-kadang kita naik kereta, kita sewa kereta, pemandu kereta pun kira nak bertumbuk saya saja. Ada sekali tu kereta tak boleh keluar, dia horn 3-4 kali, orang depan tu berhenti, dia keluar kereta, dua-dua keluar bertumbuk. Saya kata aku tak sampai ke hotel ni macam ni nampaknya. Saya sempatlah mendapat melihat Sungai Nil. Benar sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran itu benar saudara. Bagaimana Sungai Nil itu yang berada di Kairah, di Mesir saudara, sungainya mengalir. Tapi sekarang ni sungainya tak adalah bersih. Sebab mungkin pembuangan. Jadi macam Sungai Gombak ya. Saya tinggal di Hotel Hilton bersebelahan dengan tepi Sungai Nil. Dan di Mesir, saudara jangan terkejut ya. Memang negeri itu adanya pusat pengembangan Islam, itu pusat pengajian Islam, Universiti Al-Azhar. Tapi rakyat ataupun budaya di Mesir itu, di Egypt itu saudara, dia macam mana ini Mat Saleh juga. Malam-malam ada tarian bogil, ada dalam dekat sungai saudara, ada pula bot-botnya menyediakan, sambil makan, sambil melihat tarian gelik, tarian bogil, ada kasino. Itu gambaran di Mesir saudara, jangan saudara terkejut. Kadang-kadang kita ingatkan kalau sampai ke Kairah di Mesir itu tentulah kuatnya pegangan Islam dan sebagainya. Tidak seperti di Turki, tidak seperti di Ankara ataupun di Istanbul. Saya melihat dengan sendiri. Dan bila kita membeli barang-barang di pasar-pasar, penjual-penjual di Istanbul lebih polite ataupun lebih mesra alam. Berbeza dengan kita dengan penjual-penjual di Mesir. Mungkin gamaknya lah di kawasan Firaun lah di Egypt saudara. Boleh lah tengok saudara, bukan tak tengok piramid, naik unta. itu yang ada di Egypt saudara. Tetapi di Istanbul, kota Istanbul tu memanglah sebab itulah gamaknya orang-orang ini Eropah mencemburui. Kerana memang cantik saudara. Memang cantik kota Istanbul. Jadi kalau saudara ada peluang bertandanglah ke Turki, melihat bagaimana empire Islam berkembang, dan di hadapan kota Istanbul saudara ada laut yang merentasi negara Eropah. Saya tengok begitu duduk termenung. Begitu juga macam mana bila saya sampai di Bosnia Herzegovina. Saudara, bila sampai di Bosnia juga saya menitiskan air mata sebab kota yang begitu cantik hancur oleh pembalahan. Kotanya dia macam kawah saudara. Kelilingnya gunung, air sungainya mengalir. Tapi sekarang ni petang-petang kalau kita pergi dekat kotanya, kita melihat di aliran sungai itu adalah ibu-ibu yang meratapi kematian para suami yang dibunuh kerana perbezaan politik. Sebab Bosnia ni presidennya presiden Islam, tapi Perdana Menterinya bukan Islam. Jadi pembalahan kaum kerana agama dan sebagainya. Saya melihat begitu bagaimana saya pergi ke Tirana di Albania. Presidennya lah Islam, Sali Berisha. Tetapi Perdana Menterinya adalah Albert, beragama Kristian. Akhirnya negara itu hancur kerana perbalahan politik dan sebagainya. Secara editai, isketam bola kat mana? Isketam bola ada tepi padang bola. Kalau saudara makan ketam, duduklah sambil main bola itulah negeri isketam bola. Kadang-kadang dengan editai ini seronok juga. Saya nak mulai buruk dia sikit. Ya, hajah comel-comel, apa khabar lah semua. Begitulah perjalanan yang saya lalui saudara. Daripada jambatan sungai menyeberangi Bagan Datuk ke Manjung, saya melewati kota Beijing, saya melewati kota Guangzhou, saya pergi ke Shanghai, dapat melihat membezakan. Ternyata saudara, ke mana pun saya pergi, memang inilah bumi kita. Negara kita inilah yang terbaik. Saya boleh cabar siapa saja. Anda pergilah ke mana-mana pun, anda tidak akan dapat sebuah negara yang sentiasa tidak ada disaster ataupun tidak ada malapetaka, walaupun adalah ribut sana sini, tapi taklah sebagaimana pengalaman saya pernah pergi ke Taiwan saudara. Naik kereta api, mula-mula naik kapal terbang, tapi kapal terbang tidak dibenarkan untuk mendarat dan sebagainya kerana taufan yang kuat. Saya nampak dalam bangunan airport tu, cermin tu tengah menderu anginnya yang begitu kuat. Dan saya tengok satu wanita, dia berpayung,
Ribut tu angkat dengan payung-payung dengan wanita tersebut tersangkut dekat ini dekat tali elektrik. Itu pengalaman saya. Jadi saya melihat bahawa sebab betul lah orang kata sejauh mana indahnya hujan batu hujan lembing negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Enak lagi dah negeri kita ni saudara. Negeri kita ni lah juga saudara. Hujan batu negara sendiri. Mana nak lari dekat air. Kena timpa lah kalau hujan batu. Tapi bagi saya, walaupun hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, saya lebih reda duduk di negeri saya ni. Setiap kali bila saya sampai di Subang Airport, kadang-kadang saya pergi seminggu, 2 minggu, balik. Terasalah saudara gametannya. Paling-paling tidak pun kita ada nasi lemak at all the time. Dari pagi sampai ke malam. Kita ada roti canai at all the time. Dari pagi sampai tengah malam. Kita ada teh tarik di mana-mana pun. Tapi saudara jangan lupa. Kalau saudara pergi ke Bandung, dia tak ada mi Bandung. Yang ada mi Bandung di Johor saudara. Itulah bezanya negara kita ni. Murninya negara kita. Jadi saya haraplah teman-teman, dalam kesempatan petang-petang ini, kita harus bersyukur. Buatlah sujud syukur. Kita syukur kepada Allah SWT kerana memberikan kita kesempatan hadir di bumi yang begitu bertuah, yang begitu makmur. Santunilah. Macam tadi, Selamah tadi, dia tanam pokok. Walaupun pohon-pohon bunga kekeringan, tetapi masih lagi boleh ditanam balik, akan subur balik bila usai musim panas. Dan kita pun kalau banjir sedikit, tak macam negara luar. Kalau negara luar, kalau banjir teruk. Saudara Man Ganu, itu pencerahan yang dapat saya berikan melalui pengalaman saya buat sebagai wartawan. InsyaAllah mungkin besok atau lusa ke, kalau ada besok hari Khamis, besok mungkinlah saya nak tengok apa pengalaman saya waktu saya berada di Moskova. Dipanggil Moskova, pengalaman bersama-sama dengan orang Rusia. Dan itu saudara, kalau saudara keluar di Moskow ni memang garang lah, dia kasar sedikit saudara. Tapi cukuplah kalau saya nyatakan bahawa saudara, cintailah negara kita ini. Tiada negara seindah bumi kita ini. Malaysiaku aman damai. Jumpa lagi besok saudara. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu selera. Puan Nur Aziah, terima kasih. Saya dapatlah makan halwa Maskat. Tapi sekarang ni saya nak cari-cari juga kalau ada kuih bakar kacang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.